Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, Allah Tuhan kami, faham kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa 'amalan salihan, wa taqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Shadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 95. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu di surau kita ini untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada kitab yang kita nak bincang pada malam ini, Islam ni ada satu kaedah. Kaedah dia berbunyi hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak hamba itu hendaklah didahulukan berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Antara dalil bagi kaedah ini adalah kita ni kalau pergi musafir ni adalah urusan manusia. Urusan kita sesama manusia. Tapi dalam keadaan ada urusan sesama kita, sesama manusia ni, sembahyang yang merupakan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni boleh dikurangkan. Daripada 4 boleh jadi 2. Sembahyang yang asalnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya berasingan antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isyak. Tapi disebabkan ada urusan sesama manusia, makanya sembahyang itu boleh digabungkan, dipanggil jamak dan puasa sembahyang. Jadi kita nampak sembahyang yang 4 rakaat ataupun sembahyang berasingan boleh digabungkan. Yang 4 rakaat boleh dijadikan 2 rakaat qasar sembahyang. Kita nampak di sini Allah Subhanahu wa taala dia bagi satu peluang kepada kita untuk mendahulukan hak manusia berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, kalau kita misal yang lain, doktor buat pembedahan di hospital. Bila dia buat pembedahan di hospital, contoh pembedahan itu bermula daripada pukul 12. Kalau kita tengok pada jadual, dia terpaksa berhenti pembedahan itu, siap pembedahan itu mungkin maghrib lah makanya. Orang sebegini ni dia tak sempat nak sembahyang. Sebab kalau dia sembahyang nanti masalah pada pesakit yang dibedah tadi. Makanya pada orang sebegini dia meninggalkan sembahyang dan dia kena qada lah kepada itu. Dan kalau dia langgar waktu sembahyang itu tak jadi haram, tak jadi dosa bagi dia gini. Sebab apa? Sebab keperluan dia untuk nak jaga nyawa manusia yang dibedah tu berbanding dia menggunakan sembahyang pada waktu yang sebenar. Sebab kaedah fiqh disebut hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak hamba itu didahulukan berbanding hak manusia. Hak Allah SWT. Hak manusia itu didahulukan berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dalam contoh yang lain, bertaubat. Bila kita ni melakukan kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cara taubatnya tak seperti mana kita minta ampun bila kita melakukan kesilapan dengan manusia. Kalau kita melakukan kesilapan sesama dengan Allah SWT, kita minta ampun, saya dah. Lepas tu, kalau kita ni ada melakukan kesalahan dengan manusia, ke mana pun kita kena minta maaf dengan orang tu. Kalau kita mati dalam keadaan kita tak minta maaf dengan kawan tu, jadi masalah bagi kita lah. Nak gambarkan sebenarnya hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak manusia itu didahulukan, lebih penting berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud hak Allah Taala boleh tinggalkan tak. Tapi bila bertemu di antara dua tu, dahulukan yang satu lagi. Dan kalau kita nak lengahkan hak Allah SWT berbanding hak manusia tu boleh. Kita boleh lengahkan. Semata-mata nak uruskan hak manusia. Islam ajar kaedah ini. Jadi di atas kaedah inilah kita tengok
tengok Islam ni dia letak beberapa asas dalam kehidupan manusia. Antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita zakat sebagai contohlah. Sebab zakat ni dia bukan hubungan kita dengan Tuhan je, tapi zakat ni dia ada kaitan antara kita sesama manusia. Islam ni dia bukan tengok kita dengan Tuhan, tapi ada satu lagi yang kita kena tengok, bukan kita tengok kita dengan Tuhan je, tapi kena tengok ada faktor yang lain, iaitu antara kita sesama manusia. Itu Islam. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah-sejarah orang dulu, sebagai contoh pemerintahan Omar Abdul Aziz sebagai contoh, kita akan dapat lihat macam mana pemerintahan itu dia menjaga dua elemen ni, dua perkara ni dia jaga, dua-dua tu dia jaga. Islam ni dia tak ajar semata-mata nak baiki individu je. Islam ni bukan ajar individu je jadi baik, dia bukan nak ajar individu jadi baik je, bahkan dia ajar juga masyarakat nak jadi baik. Sebab itu Islam ni yang pertama dia akan didik manusia tu untuk jadi baik, berbentuk sembahyang dan seumpamanya. Dan Islam juga mendatangkan satu sistem untuk membina masyarakat yang baik. Jadi bila ada sistem yang baik, individu pula baik, barulah masyarakat itu jadi baik. Problem di kalangan orang Islam pada hari ini, dia nampak yang dia nak perlukanlah membentuk individu yang baik, tapi sistem yang baik itu dia orang tak nampak penting. Makanya adalah orang baik 2-3 orang. Kadang-kadang orang yang baik itu mungkin jadi pemimpin sebagai contoh lah, mungkin tak tahu bila lah ni, tapi mungkinlah dia jadi baik dulu sebagai pemimpin. Makanya negara itu akan jadi baik disebabkan pemimpin itu baik. Tapi bila bertukar orang yang lain pula memimpin lepas kematian dia ataupun kejatuhan dia akan jadi masalah pula pada sistem itu. Sebab orang yang naik kepada itu bukan orang yang baik. Tapi kalau kita letak asas kepada Islam, Islam membentuk orang yang baik dan sistem yang baik. Kalau orang tu dia baik memimpin, alhamdulillah baiklah. Tapi kalau jatuh orang tu naik pula orang jahat ni tak boleh nak orang jahat. Sebab apa? Sebab sistem tu adalah sistem yang baik. Nak cerita Islam ni penting kedua perkara ni. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab politik Islam sebagai contoh, Islam ni dia ajar apa namakan sebagai accountability, credibility, transparency. Benda ni dia ajar di dalam Islam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai contoh, apabila dia telah hantar seorang sahabat untuk jadi gubernur Islam dekat Bahrain. Sahabat Nabi itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kawan tu pun jadi dekat gubernur kat sana, dan Umar ni dia buat satu dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan dia, kalau dia ni jadi gubernur dalam keadaan dia ada duit sebanyak itu, maknanya dia tak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih, dia akan disiasat. Kalau contohlah dia ni dilantik jadi gubernur, dalam poket dia ada RM1,000 sebagai contoh, maknanya kalau dia jadi gubernur, dia tak boleh kaya lebih daripada itu. Kalau dia kaya lebih daripada itu, nanti kerajaan akan buat siasatan. Benda ni berlaku pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilantik oleh Umar untuk jadi gubernur Islam dekat Bahrain. Dan pada masa tu dia ada 2 ekor kuda. 2 ekor kuda itu harta dia. Dia pun jadi gubernur kat sana, dia muentrah kat sana, tiba-tiba kuda tu pula jantan dan betina. Bila kuda jantan betina, setubuhlah kuda tadi kan, dapatlah anak kuda ni banyak. Bila banyak sangat anak kuda dia jual. Dia jual separuh dan ada separuh tu dia bela. Disebabkan dia jual kuda tu jadi kaya. Dan berita kayanya Abu Hurairah ni sampai kepada pengetahuan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab boleh panggil balik Abu Hurairah ni datang dekat Madinah. Jadi datanglah Abu Hurairah daripada Bahrain tu pergi ke Madinah, jumpa dengan Umar Al-Khattab. Jumpa-jumpa tu Umar Al-Khattab disebut ya aduwallah wa ya aduwal Islam. Dia terus sound Abu Hurairah. Dia kata wahai musuh Allah, wahai musuh Islam. Abu Hurairah terkejut lah, dia panggil aku macam tu pula kan. Dia panggil musuh Allah, musuh Islam pula. Terkejut, dia kata kenapa cakap macam ni? Dia kata kamu ni aku lantik jadi gubernur, kamu pergi makan dengan rakyat kat Bahrain. Umar kata macam tu. Abu Hurairah kata tak, aku tak makan sikit pun harta rakyat. Lepas tu yang kamu jadi kaya ni macam mana? Dia kata ni hasil daripada kuda aku beko tadi. Memang itulah harta aku, tapi dah bawa nak pinak sangat. Macam mana? Aku jual jadi kaya. Umar tak percaya, lakulah siasatan. Kalau dekat Selangor dia bagi siasat lah. Kalau bahasa Selangor ni kan. Kalau kat Pening, kat Pulau Pinang tu ni Pening Kek kat sana. Ataupun dalam sejarah umat Islam disebut sebagai Hizbah, Badan Hizbah, Badan Siasatan terhadap pegawai-pegawai kerajaan. Ini berlaku dalam sejarah umat Islam. Dia buat siasatan, buat siasat-siasat berapa-berapa yang terbukti yang Abu Hurairah ni tak makan harta rakyat pun. Jadi di situ tu menyebabkan harta rakyat terselamat. Nampak? Sebab apa? Sebab konsepnya adalah hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak manusia kita jaga berbanding hak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita jaga individu yang baik, kita pun cipta sistem yang baik. Sistem yang baik dengan individu yang baik, insya-Allah negara itu akan jadi baik. Yang cerita Islam, Islam aja bentuk cukup cantik. Tapi problem pada hari ini kita selalu lihat Islam ni daripada sudut individu.
Kita nak membina individu yang baik, tapi kita tak nak fikir macam mana kita nak bina masyarakat yang baik. Itu masalah. Maka apa dia? Soalan sikit. Hak manusia dan hak Allah tadi. Sekiranya kita sebab Cina dan perempuan datang salam kita, dia tak macam Islam, boleh kita bersalam? Pasal salam orang Islam perempuan lah. Okey, tak. Dia masalah salam orang perempuan ni pun khilaf sebenarnya. Bersalam dengan orang perempuan sama ada beza agama atau satu agama lah. Isu dia bersalam orang perempuan ni khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan haram sebab merujuk pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah sebut masarku yaluhu yada mar'atin qit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak pernah sentuh tangan perempuan sekali-sekali. Tak pernah hidup Nabi ni dia bersentuh tangan orang perempuan. Jadi di sinilah menjadi dalil di kalangan ulama-ulama fiqh, majoriti ulama mengatakan tak boleh bersalam antara lelaki dan perempuan. Tetapi di sana ada pendapat yang mengatakan boleh bersalam antara lelaki dan perempuan. Antaranya pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi itu datang Malaysia, dia bersalam dengan Gubernur Malaysia kan, Gubernur duit lah. Gubernur Bank Negara dia bersalam kan, dia bersalam. Allah macam mana pula Syekh ni bersalam? Tubuh besar ni, kita ni tubuh haprak tak bersalam. Takkan tubuh besar boleh bersalam. Ni timbul dua tiga persoalan lah. Sebenarnya Qaradawi ada kupas tentang hukum salam lelaki dan perempuan ni dalam kitab dia Fatwa Masyarah. Dia disebut dan dia berasas, dia merujuk kepada pendapat di dalam mazhab Hanafi. Pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan boleh bersalam antara lelaki dan perempuan dengan syarat, iaitu tidak mendatangkan syahwat, satu lagi tidak mendatangkan fitnah. Dua syarat lah yang letakkan syarat tersebut. Dan apa asas dalam pendapat Yusuf Al-Qaradawi? Dia merujuk kepada satu hadis, iaitu berkait dengan seorang sahabiah, seorang muslimah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Atiyah, nama muslimah. Dalam sejarah Bai'ah, tu diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersalam dengan Ummu Atiyah tadi. Itu dalil je lah yang digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Cuma majoriti ulama ni kata tak setuju berdasarkan hadis tadi lah, hadis Siti Aisyah tadi. Macam mana debate antara dua hadis yang kita nampak macam canggah. Antara alasan ulama di dalam mazhab Hanafi dan juga Qaradawi sendiri punya hujah lah, dia menyatakan isteri ni tak semua perkara dia tahu tentang suami dia. Siti Aisyah riwayatkan hadis, dia tak tahu semua perkara tentang suami dia. Mungkin dia tahu tentang suami dia di dalam rumah, tapi dia tak tahu macam mana suami di luar rumah. Kita tak tahu cerita orang lain, kita kan berapa ramai perempuan hari ni tak tahu yang suaminya sudah kahwin 2, 3 dan 4. Ramai dia tak tahu. Pula usangkakan 2 rupanya 3. Ni berlaku macam cerita berabi tu kan. Maknanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha tak semestinya tahu semua perkara. Dia hanya tahu di dalam rumah, tapi mungkin di luar rumah dia tak tahu. Banyak hadis, antaranya cerita pasal kencing duduk. Kencing duduk ni Aisyah pernah sebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsakum anna Muhammadan yabula qa'iman fala tusaddiqu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, kalau siapa yang cerita pada kamu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kencing berdiri, jangan kamu benarkan perkataan itu. Hadis Aisyah. Tapi kalau kita buka hadis-hadis yang lain, ada satu hadis riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Dia sendiri menyatakan dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Nampak dah ada dua hadis nampak macam canggah. Sebenarnya tak canggah. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha ni dia tahu Nabi dalam rumah, luar rumah dia tak tahu. Sebab ramai isteri ni tak tahu apa yang berlaku di luar rumah pada suami dia kan. Sebab juga isu bersalam. Jadi ulama-ulama yang berasas yang meletakkan haram orang perempuan bersalam dengan lelaki ni berpegang pada hadis Aisyah. Alasan ulama mazhab Nabi berkata itu tu Aisyah tak tahu apa yang berlaku di luar rumah. Di luar rumah Nabi Muhammad SAW mengikut ceritanya Ummu Atiyah bersalam dengan Nabi dalam sejarah Bai'ah dipanggil. Sejarah Bai'ah. Bai'ah zaman dulu bukan zaman sekarang macam zaman sekarang. Bai'ah zaman sekarang ni macam mundi lah. Kita mundi ambil ketat pangkok mana kita nak tu kan. Itu Bai'ah cara sekarang. Bai'ah cara dulu ni kena bersalam. Bai'ah cara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat terdahulu kan. Jadi itulah dalil yang digunakan oleh pendapat Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh kita bersalam dengan orang perempuan. Tetapi dengan syarat tadilah, bukan boleh mutlak tak, bukan kalau benda kita bersalam. Bukan macam tu. Dia boleh tu pun dengan syarat yang ketat lah. Qaradawi sebut dua syarat besar lah. Yang pertama syarat dia mesti tidak mendatangkan fitnah, yang kedua tidak mendatangkan syahwat. Tu je lah. Jadi timbul isu tempat kita pula. Kadang-kadang orang perempuan nak bersalam dengan ustaz. Macam ustaz tu. Ustaz tu pun ada masalah. Kepiah dia boleh goyang. Nak bersalam tak nak, bersalam tak nak kan. Tak salah tadi lah. Kalau mendatangkan fitnah jangan bersalam. Kat Malaysia ni ustaz bersalam orang perempuan fitnah tau. Kat Malaysia ni.
mungkin kat negara Arab tak timbul fitnah. Kita pergi kat negara Arab, Mesir sebagai contoh, ulama Azhar ni selama perempuan biasa je kat sana kan. Tapi kat Malaysia ni tak boleh. Kat Malaysia ni selama perempuan, dia ikut banyak. Ustaz ni dia pakai dua selalu. Tiba-tiba dia nampak ustaz pakai baju Metallica. Itu pun jadi masalah dah. Kat Malaysia ni kan. Ustaz pakai baju Metallica. Pakai baju Metallica tu kan haram pun. Tak haram pakai baju Metallica. Tapi orang takkan ustaz pakai baju Metallica. Dia ada ayat tu tak tahan. Takkan kot masalah tu kan. Jadi melahirkan fitnah itu, melahirkan fitnah itu adalah haram gitu. Jadi kalau timbul masalah lelaki perempuan antara boleh ataupun tidak, kita nampak benda ni khilaf di kalangan fuqaha. Dan ketika itu kalau sekiranya bolong salam dekat kita kena tengok kemaslahatan yang lebih sesuai pada ketika itu. Apakah dengan salam kita ni melahirkan fitnah ataupun tidak, sebagai contoh. Dan anda rasa kalau tolak pun tak apa, orang perempuan Islam ni faham, anda rasa lah. Sebab anda sendiri ramai, kadang-kadang kita berkawan dengan orang macam-macam. Ada orang perempuan yang bukan Islam, ataupun orang perempuan yang dia ni bukan Islamis punya geng lah, bukan orang-orang kaki masjid surau ni, yang dia tak semayang pun dia takut. Dia jumpa dengan kita di Allah Salam, anak tepuk dada, tak maaf, sorry kan. Dia faham, kita apa dia pula minta maaf kat kita balik kan. Anda rasa boleh kalau mengelak, cuma dia kadang-kadang kita pula semasalah nak tolak. Itu je, semasalah nak tolak. Kadang-kadang kalau kita tolak tak jadi masalah. Kalau anak banyak kali orang solat dan kata sorry, minta maaf. Tak awal minta maaf, saya tak bersalah kan. Dan anak rasa tak ada masalah. Lebih-lebih lagi orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun tak rasa okey dia faham. Dia pula minta maaf, sorry saya tak tahu kan. Tak ada masalah pun insya-Allah. Baik. Dah apalah mukadimah kuliah. Dia dah ada soalan dah. Belum habis. Minta bagi. Okey tak. Kita sambung balik kuliah kita yang lepas. Kita ada baca dalam kelas kita yang lepas. Kita ada bincang tentang perburuan yang halal dan tidak halal. Perburuan yang halal dan yang haram. Kita dah sebut berburu binatang yang tidak halal dimakan dan tidak dibenarkan membunuhnya haram. Kita saja-saja je pergi buru binatang yang haram dimakan. Babi contoh. Babi itu dia nak hidup dia bebasan lah. Yang kita pergi masa hutan pergi cari babi, pergi tembak babi. Sebab apa? Saja nak kena babi tu tak boleh. Perubatan tu haram. Semua juga kita berburu anjing. Anjing tu tak ada apa-apa. Dia tak kacau kita, kampung kita tak jadi rosak sebab anjing tu. Anjing seekor dua je, tak ada saja kita tengok nak kita tembak anjing tu. Tak boleh. Hukum itulah haram. Sebab anjing tu haram dimakan gitu. Dan kita tak boleh nak bunuh binatang-binatang ni sesuka hati, tak boleh. Tak boleh gitu. Tapi kalau sekiranya adanya anjing ataupun adanya babi itu boleh merosakkan sesuatu tempat, menyebabkan wajib kita kena bunuh, menyebabkan mesti kita kena bunuh. Sebab kalau tak bunuh nanti akan berlaku kerosakan. Ketika itu bunuh dibenarkan gitu. Tapi kalau tak ada sebabnya kan, jangan sesaja nak pergi bunuh gitu, tak boleh hukum dia. Okey, apa lagi? Saja-saja nak pergi bunuh kucing tak boleh. Ni saja yang ambil kucing tu pergi potong kaki kawan tu tak boleh. Hukum adalah haram tak boleh, haram gitu. Ataupun dia pergi buru, tapi yang berburu tu bukan sebab nak makan, saja nak khenat. Dia pergi ambil elastik tu tengok mana ayam ni boleh makan. Tapi dia pergi elastik ayam tu bukan sebab nak makan, saja nak khenat. Saja-saja bermain. Dia nampak ayam plastik, ada ayam, sakit ayam. Bila ayam sakit, pada muka, dia pun tinggal ayam tu. Ingat nak sembelih? Tak, dia biar macam tu kan. Perbuatan itu juga adalah haram. Macam kita lah, ada orang masuk dalam hutan, pergi cari burung, pergi tembak burung. Tembak mati burung. Bukan nak makan saja, seronok-seronok. Nak test nampak ni power tak power. Contoh, jangan buat kerja macam tu lah. Hukum itu adalah haram, tak boleh gitu. Tapi kalau kita pergi burung memang nak makan, tu lain lah. Masuk dalam hutan pergi cari burung. Sebab memang nak makan burung pun, tu tak apa. Masuk dalam hutan pergi cari tupai. Sebab apa? Memang nak makan tupai pun, makan lah. Sebab makan tupai ni boleh. Sepakat ulama mengatakan boleh makan tupai. Masalah orang lain tak makan tu masalah liu, bukan masalah hukum. Liu beza dengan hukum. Ada orang ni dia tak makan sotong. Tak boleh dia nak kata sotong tu haram sebab dia tak ada liu dengan sotong. Saya tak makan sotong, jadi hukum makan sotong adalah haram. Bapak dia, orang ni tak makan sotong macam mana pula? Hukum lain, liu lain. Dua isu yang berbeza. Nak setuju insya-Allah. Kalau babi, itu bukan masalah liu, memang hukum kena haram. Gitu Ustaz, saya ada liu dengan babi. Contoh. Tak boleh. Ada liu pun tetap tak boleh makan babi. Gitu insya-Allah. Apa lagi? Kita berburu ketika haram tak boleh. Kalau kita pakai ihram, kita berburu tak boleh. Tapi kalau kita nampak kucing, masa kita pakai ihram, kita pun ambil kucing, gosok-gosok lebih kurang, betul tebak balik. Itu tak apa. Itu tak ada masalah apalah. Itu hukum tak. Hari ini kita
masuk hadis baru, cara yang disyariatkan dalam memburu. Macam mana cara nak berburu tu pula. Kita dah sebutlah hukum dasar bagi berburu binatang macam mana. Lepas tu cara adakah boleh kita nak buru binatang yang kita tak nak makan. Ada kita dah bincang dan bulan lepas. Hari ni kita nak cerita cara tu pula. Macam mana cara kita nak berburu. Dan cara tu pula yang disyariatkan. Sebab kadang-kadang kita ni berburu tapi tidak ikut piawaian syariah. Kita nak cerita ni cara berburu mengikut piawaian syariah. Itu kita nak bincang. Maksud cara yang disyariatkan dalam memburu ialah natijah perburuan ialah binatang buruan diharuskan untuk dimakan. Yang dikatakan berburu mengikut piawaian syariah itu adalah binatang yang kita buru tu, binatang tu memang kita nak makan gitu. Kita memang nak makan binatang itu. Yang itu dikatakan berburu mengikut piawaian syariah gitu. Gitu. Maksud cara yang tidak disyariatkan, macam mana? Tak mengikut piawaian syariah ni ialah natijah perburuan ialah binatang buruan tidak diharuskan untuk dimakan. Dia berburu dan binatang yang diburu itu tidak boleh dimakan. Pergi buru binatang yang haram dimakan, contoh babi, boleh lah gitu. Ataupun dia berburu tu sebab apa? Sebab dia berburu sebab nak buru dalam kandang semata-mata, nak buru dalam sangkar burung tu kan. Jangan nak pesan jangan ambil burung buru dalam sangkar. Perbuatan itu adalah haram, tak boleh burung pun nak bebas, kita kena bebaskan burung itu. Gitu. Jadi kita pergi tangkap orang lepas nak buru dalam sangkar, tak boleh hukumnya tak boleh, haram gitu. Cara perburuan yang disyariatkan adalah dengan menggunakan salah satu daripada dua cara berikut. Macam mana kita nak berburu? Cara dia kata, yang pertama, setiap benda tajam yang boleh melukakan. Masa kita nak tembak tu, kita guna alat yang tajam. Peluru tu tajam. Macam mana ni peluru yang tajam? Nanti lagi kita tengok perbincangan dia dulu. Sama ada ia adalah besi atau timah peluru. Peluru tu kecil, tajam tu disebab pada peluru tu dah tajam dah kan? Disebab pada peluru kan? Ada besi ataupun timah peluru atau tulang ataupun kaca atau selainnya yang melukakan haiwan. Kadang-kadang yang tajam ni bukan pisau je. Kadang-kadang yang tajam ni bukan besi je, bukan timah je. Kadang-kadang yang tajam ni adalah tulang. Kita ambil tulang dinosaur. Contohlah, tulang gajah lah. Dinosaur tu tak pernah sabar nak cari mana sekarang ni. Ambil tulang gajah tu ni besar, kita pakai pahak-pahak macam mana tu jadi macam pisau. Kita buat sembelih boleh. Hukumnya adalah boleh. Nampak kalau guna tu gitu. Tapi tajam lah. Ataupun kaca. Mana tahu datang satu zaman nanti orang buat pisau tu daripada kaca. Contohlah. Setakatnya orang buat pisau guna besi, timah kan. Mana tahu zaman akan datang orang buat pisau tu gunakan kaca. Kaca tu dia edai-edai jadi macam pisau. Bahkan lagi kuat daripada pisau sebagai contoh. Boleh ke tidak? Hukumnya adalah boleh. Boleh insya-Allah. Senang. Okey. Dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man anhara ad-damma wa dzikra smallahi alaihi faqul." Apabila yang mengalirkan darah, apa yang mengalirkan darah dan yang disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Kita ni sembelih, lepas tu kita sebut nama Allah, maka binatang yang disembelih itu boleh dimakan. Ataupun kita pergi tembak dengan peluru yang tajam, masa kita tembak tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kena pada binatang itu dan mati binatang tersebut, maka binatang itu boleh dimakan. Kita guna tombak tu dekat ujung tu tajam, kita balik kena pada binatang tadi dan dia mati. Masa kita balik kita baca Bismillah lah, maka ni binatang yang mati itu boleh dimakan. Hukum dia begitu. Sekiranya alat untuk memburu tidak tajam, alat tak tajam, pisau tak tajam sebagai contoh, pulang dan binatang itu dibunuh dengan mencekik. Dia bukan pergi sembelih, dia pergi ambil, dia cekik ayam. Ayam tu mati lemak, mampu mati cekik. Contohlah macam mana ni. Dan menekannya ataupun dengan menghapaskan dengan benda yang berat seperti batu yang tidak tajam, ataupun membunuhnya dengan membakar dengan api lalu binatang itu mati kerananya, maka tidak dibenarkan memakannya. Yang pertama kita cekik ayam tu cekik mampu ayam tu kan, tak boleh makan, haram. Ataupun kita tak cekik, kita pergi tekan ayam, letak dekat bawah tu, kita pijak dalam, mampu ayam tu kan, pun tak boleh nak makan. Ataupun dia ambil ayam, dia letak situ, kawan seorang pegang, dia ambil satu batu, dia rembah atas kepala. Contohlah, mampu ayam tu, itu pun tidak boleh dimakan. Dia sudah dikira sebagai bangkai. Hukum dia begitu. Sekiranya binatang yang diburu dengan alat memburu yang tidak tajam itu tidak mati. Dia ni guna lastik batu tu kan. Batu tu bukan yang tajam tu. Kita bukan lastik, kena binatang tadi. Kalau kena binatang tu mati tak boleh makan lah. Sebab batu tu bukan boleh tajam kan. Dia tak boleh.
Yang kita sebut ni elastik, kena ayam tu, bila kena ayam tu tak mati. Dan ada kat situ ayam tak matilah, mungkin kena kat kaki dia ke, kena kat sayap dia ke, contohlah kan, sebagai contoh. Seperti ada terkena sayap atau bahunya atau kakinya, kemudian pemburu menemui dia dalam keadaan masih hidup, lalu dia menyembelihkannya dengan sembelihan yang disyariatkan yang akan disebutkan nantilah, ataupun dia membalingnya dengan sesuatu yang boleh membunuhnya disebabkan ketajaman barang tersebut seperti pisau dan anak panah dan seumpamanya, maka dibenarkan memakankannya. Dia ni pergi lastik burung, kena burung tadi, kena pula kat sayap dia atau kat bahu dia atau kaki dia, tak matilah ayam tu. Jadi kita ni bila tengok ayam tak mati, kita pergi ambil ayam tu, kita buat bismillah, ya Allah, bismillah, ayam tu boleh makan. Ataupun ayam tu berlari, nampak ayam tu berlari, kita ni kejap-kejap terdapat, kita ni pula terror, main balik pisau ni, balik tu pacak ni kan, terror lah bermakna. Dia belajar samurai lah pun aku, balik kena badai, mati ayam tadi. Contohlah ketika itu ayam itu boleh dimakan gitu. Walaupun dibalik tu kena dekat badan ayam, bukan kena kepada tubuh ayam sekalipun lah. Sebab jauh, sebab binatang tu liar, dia berbalik. Dia balik pisau tu kena, mati ayam tadi, maka ayam itu boleh dimakan. Cuma masa nak balik tu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah apa boleh? Kena, apa boleh makan. Alhamdulillah. Senang insya-Allah. Tak. Satu. Yang kedua, yang ni berburu berbentuk kita bawa alat. Kita bawa alat pulang lah, pistol ke, pisau ke, tombak ke, sumpit ke, apalah. Yang penting tajam lah. Satu. Yang kedua, melepaskan ataupun menghantar binatang yang berburu dari kalangan binatang dan burung yang buas yang telah dijinakkan. Satu lagi, kita berburu, kita bukan guna senjata tau, kita guna binatang. Kita masuk dalam hutan bawa anjing seekor, lepas tu tengok burung, kita kata, kita tangkap burung tu. Anjing tu kita tangkap, contoh. Jadi buat mari pada kita, burung yang dibawa oleh anjing kat kita tu, burung boleh makan lagi tak? Soalannya lah, anjing tu memang tak boleh makan lah. Itu haram lah makan anjing. Okay. Yang kita sebut tu binatang yang ditangkap oleh anjing tu, boleh makan ke tidak kan? Yang tu kita akan bincang insya-Allah. Apa bincangan dia? Sekiranya dilepaskan seekor binatang buas yang digunakan untuk berburu ataupun burung kepada haiwan yang mahu diburu dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti lah, lalu ia mencederakan, menangkap binatang buruan itu dan mati kerana luka tersebut, maka dihalalkan memakankannya. Dia ambil anjing dia, dan anjing itu dia dah ada siap lah cara berburu, macam cara kau tangkap macam ni. Memang dengan kata, kita kata burung A, memang burung A dia pergi tangkap, bukan burung B tau. Ni burung tu tak, burung tu dia pergi tangkap ni, boleh bawa balik. Contoh, tak, ni kita burung tu ditangkap. Dia mari pada kita dan didapati burung yang ditangkap tadi mati. Burung tadi itu boleh dimakan. Burung yang ditangkap tu boleh dimakan. Gitu. Dia bawa kita ke as-sayd, berburu. Hukum dia. Contoh binatang buas untuk berburu ialah anjing. Contoh binatang yang kita boleh berburu ni antaranya anjing. Bawa anjing tu kan. Adapun harimau kumbang, ini bahaya. Ini bawa harimau kumbang, dia tak mencari burung, tangkap tuan je. Memang dia tu ada masalah. Tapi sebab itu jadi istilah mukallibin, mu'allibin dan mukallibin. Maksudnya kita dah ajar binatang itu cara-cara berburu kan. Anak pesan dia anjing dah lah. Harimau tak payah lah. Aku takut dia pegang buru binatang tu, dia pergi buru tuan dia. Tak ada masalah itu kan. Jadi binatang-binatang buruan ni contohnya anjing, harimau kumbang, harimau dan seumpamanya lah. Harimau kumbang ke ataupun harimau sendiri ke dan seumpamanya. Boleh. Manakala contoh burung yang buas untuk berburu ialah segala jenis burung elang dan seumpamanya. Bolang dia ambil bolang mana tahu, dia pergi ajar pandai bolang tu berburu. Dia pun nampak kat jauh, ada binatang ditangkap ni, musa sebagai contoh lah. Dia pun suruh bolang ni pergi bolang pergi tangkap musa tadi, pun mari kat kita kan, sebagai contoh. Boleh. Orang Malaysia ni tak ada lah. Orang Kuwait ada. Orang Kuwait ni kadang-kadang kebanggaan ni adalah bolang. Dia bawa bola kat tangan, masuk kat dalam, masuk dekat program-program besar-besar dalam hotel, bawa bola. Tak ada kerja betul, pupuk haram. Dia boleh bangga tu tunjuk bola dia kan. Dia ada lah orang macam tu, memang ada lah orang. Orang Melayu rasa tak ada macam tu Orang Melayu tak ada. Habis-habis tinggi pun bawa kucing. Habis lah tu orang Melayu kan. Sekarang ni ada pula orang Melayu nak bela anjing. Ada juga di kalangan orang Melayu nak bela anjing kan. Ada pesan baik tak payahlah gitu. Tapi kalau nak bela memang ada perbincangan di kalangan fuqaha mengatakan boleh dalam bab-bab tertentu kan. Kalau tengok clear dalam hadis Nabi SAW sebut yang boleh bela dua sebab. Yang pertama sebab berburu, yang kedua sebab nak jaga rumah.
Jaga bukan jaga rumah lah. Apa-apa yang nak jaga. Nak jaga rumah ke, nak jaga kita ke, nak jaga nama jaga. Kadang-kadang kita ni dah bayar, dah jaga boleh tak boleh pakai. Kita lantik seorang jaga, bagi pula gaji ke dia. Rumah kena rompak, lantik pula kedua, kena rompak juga. Lantik kali 3, kena rompak juga. Berapa-berapa ke 3-3 jaga tu rompak. Bukan orang lain pun jaga tu rompak. Kita pun dah tak percaya dengan orang. Macam mana nak buat? Nak selamatkan rumah, last kali terpaksalah beli anjing. Apa tujuan? Tujuannya biar rompak dalam rumah. Sebab tidak ada istilah anjing rompak tak ada. Anjing tu rompak tak ada. Orang rompak tak faham. Jadi kita pun belilah anjing contoh, jaga rumah kita. Boleh tidak? Hukum adalah boleh. Ada pula orang beli anjing ni bukan sebab dua perkara. Dia beli ni sebab dia syok dengan anjing. Ada dia syok, ada pasal dengan anjing, bukan? Jadi ni berlaku perbincangan di kalangan para ulama mereka bahas. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad SAW nyatakan, malaikat tak masuk rumah apabila anjing duduk dalam rumah tu. Kita ni belanja dalam rumah, lalu malaikat tak masuk rumah. Jadi ulama kata inilah hadis menandakan kepada kita haram belanja. Ada orang faham macam tu. Tapi kita kena ingat larangan dalam hadis itu pula dia ada dua larangan. Sama ada larangan tu larangan yang haram ataupun larangan tu larangan yang makruh. Jadi ada ulama mengatakan larangan itu larangan yang makruh, bukan larangan yang haram. Satu. Yang kedua, haram larangan ni pula dia bukan sifat mutlak. Kadang-kadang ada larangan ni ada faktor, ada sebab. Bila hilang sebab, maka bolehlah bela. Macam tu. Contoh, macam larangan kita melabuhkan pakaian. Anda selalu cerita dalam kuliah sebelum ni kan. Apa hukum melabuhkan pakaian? Dalam nas kata, dalam hadis Nabi Muhammad melarang kita labuhkan pakaian, kita tutup pukul dan tak boleh. Tetapi larangan itu bukan mutlak. Dia larangan itu bersebab. Sebab daripada sebabnya merujuk pada budaya orang dulu, kalau pakai labuh tutup pukul lali, maknanya sombong. Larangan itu kerana sombong. Tapi kalau sekiranya kita labuhkan pakaian dan tak ada sombong, dia tak jadi haram. Maknanya larangan itu bersebab. Jadi ulama bagi bahas kenapa Nabi Muhammad SAW pada zaman itu melarang bela anjing. Larangan itu bersebabkan penyakit. Takut anjing itu bawa penyakit. Tapi kalau sekiranya terbukti kita bela anjing dan anjing itu kita jaga, kita basuh bla 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 contohlah, dan menyebabkan tak datang penyakit, maka hukum bela anjing itu dibenarkan. Ini berlakulah perbincangan kalau ulama fiqh. Bincang ni bukan kena kami. Dia adalah ni kaedah orang mengaji usul fiqh, orang mengaji maqasid syariah, dan kena jumpalah perbincangan-perbincangan sebegini begitu. Jadi kalau ada orang Melayu kita belanja, kita tak payah marah lah. Mungkin dia pakai pendapat ulama yang mengatakan boleh. Ingat situlah. Dia nak bela lah, tapi kita sendiri tu nombor satu tak payah. Tak payah. Kalau nak bela juga dua perkara yang clear. Nabi SAW kata boleh. Yang pertama ni kerana berburu, satu lagi kerana al-hirasah, nak jaga rumah ke, nak jaga diri ke, nak jaga apa tu pula. Gitu. Orang kat kebun tu dia adalah pokok, buah mempelam lah, buah jamu lah apa. Mari budak jalan nak pergi sekolah, dia tengok banyak buah jamu, dia rembat buah jamu. Jadi tuan kebun ni pening Allah, tak ada nak jual, rembat kepada budak. Contoh macam mana nak buat. Dia dah buat macam-macam cara lah, semua tak jadi. Antara cara dia buat, dia tulis kat satu buah. Dekat tu dia tampak salah satu buah dalam banyak-banyak buah ini telah disuntik dengan racun. Jadi budak-budak jadi takut. Sudah. Dia tak sebut buah yang mana satu. Tapi dia pergi tulis dekat situ, salah satu daripada buah dalam banyak-banyak buah ni, salah satu dia telah dikubur racun. Telah disuntik dengan racun. Budak jadi takut nak makan. Kalau makan nanti mati sebab racun. Tapi budak tu lagi pandai. Dia pergi satu lagi dekat tepi. Kami telah menambah satu lagi buah dikubur racun. Pening itu kubur sekali pening. Kan dulu pening pada muka. Contohlah. Jadi macam mana nak buat? Contoh. Dia kata orang tak boleh dah. Kalau nak harap dengan orang jaga pun tak boleh lah. Sekali kita tak boleh lah. Belilah anjing seekor. Apa tujuan? Nak beli anjing tu nak jaga kebun tadi. Boleh ke tidak? Hukum adalah boleh. Dibenarkan. Itu insyaAllah. Tak. Masalah nak basuh ataupun tidak, kita dah bincang kuliah yang lepas. Dalam kuliah-kuliah kita dah lepas, masalah basuh anjing 7 kali basuh ni, Syafi'i kata 7 kali basuh salah orang yang tanam. Mazhab Nabi kata air sahaja. Kalau kena air dia kena basuh 7 kali basuh salah satu kali tanam. Kalau satu badan tak perlu. Dalam mazhab Maliki pula, satu air ke badan ke tak payah basuh pun tak apa. Berarti yang Nabi suruh basuh 7 kali tu, itu suruhan sunat, bukan suruhan wajib. Itu dalam mazhab-mazhab pula lah. Kalau saya tak nak pakai ni Ustaz, pakailah masa tu nak pakai. Sebab semua mazhab-mazhab ni berasaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gitu tak. Okey, sini balik.
syarat berburu menggunakan binatang dan burung. Okey. Yang pertama kita sebut berburu ni menggunakan alat. Pistol ke, tombak ke, pisau ke, tulang. Ada satu lagi ni kita berburu menggunakan binatang tadi. Kita dah sebut menggunakan binatang tadi tu. Dia pergi tangkap, dia mari pada kita, dah mati, maka binatang itu boleh dimakan. Binatang yang diburu tadilah, bukan binatang berburu, binatang yang diburu. Ayam, burung yang tangkap oleh anjing tadi, makanya ayam itu boleh dimakan. Walaupun dia pergi tu, dia mari pada kita, ayam tu dah mati sekali. Hukum dia. Cuma syarat berburu menggunakan binatang dan burung. Okey, kita ni nak guna burung, nak guna binatang tadi, dia ada syarat-syarat yang kita tahu. Apa dia syarat dia? Menggunakan binatang yang berburu dan burung yang dianggap sebagai cara yang disyariatkan untuk berburu apabila wujud 4 syarat berikut. Ada 4 syarat yang kita kena ambil. Yang pertama kata dia, binatang berburu adalah meluru ke arah binatang yang diburu. Apabila dilepaskan kepadanya, ia berlari menuju dia dan tidak mengarahkan kepada selain. Ni, binatang buruan kita ni memang dengar kata. Anjing kita tu, anjing yang kita bela untuk berburu tu dengar kata. Kata burung A, memang burung A dia pergi ambil. Kalau dia pergi burung A, dia pergi ambil burung B, tak boleh makan. Faham? Dia mesti dengar kata. Betul-betul dengar kata lah. Kalau tak dengar kata, ini anjing tak boleh pakai. Bukan anjing lah, kalau orang tak boleh pakai, orang tak dengar kata tak boleh pakai. Orang tak dengar kata tak boleh pakai orang tu. Kan? Anjing tak dengar kata, lagi tak boleh pakai. Gitu. Jadi, jika binatang berburu itu terdorong dengan sendirinya meluru ke arah binatang lain, selain daripada binatang yang diarahkan oleh tuannya berdasarkan keinginannya sendiri, maka tidak halal dimakan binatang yang ditangkapnya itu kecuali dengan sembelihan. Ni, kita pegang anjing ni, nampak tak burung tu? Anjing tengok, nampaklah. Kita buat tangkap burung tu, dia pergi tangkap, bawa mari, dia burung lain. Contohlah, binatang yang ditangkap belakang tidak, jawabnya tak boleh makan. Jawabnya binatang tu tidak boleh makan. Kalau nak makan juga, pastikan binatang yang sampai kat kita tadi tu masih hidup dan kita sembelih. Jadi dibolehkan makan kena sembelih, bukan kena burung. Faham hukum dia? Maksudnya memangnya dia kata fokus pada binatang itulah. Ada pula sejenis binatang yang kita berburu, kita guna binatang tadi, tapi kita tak suruh pergi dah. Tak ada bagi arahan, pergi buru dah. Yang tu pun tak boleh. Kita memang nak tangkap burung A, kita pun nampak, tak sempat nak cakap, tuan anjing tak boleh tengok muka pun dah faham. Tuan aku nak burung, dia pergi awal pergi ambil, itu pun tak boleh makan. Maksudnya dia memang pergi tu dengan arahan kita betul-betul. Faham? Kau pergi, dia pergi. Dia pergi tu dengan arahan kita, buat mari pada kita. Dalam keadaan dah mati, binatang itu boleh dimakan. Faham? Bergerak ni, memang dengar kata sungguh lah binatang ni. Kena ajar sakat lah binatang tadi tu kan. Hukum dia begitu. Ambil lah cerita bab burung ni. Dia buat macam orang ajar burung lah, tengok burung bercakap. Burung bercakap. Ada satu cerita, 2-3 cerita lah pasal burung boleh bercakap ni. Orang pergi masuk satu kedai jual burung. Dia tengok ada satu burung tu bagus menyanyi. Tengok menyanyi, tanya tuan kedai, ni burung boleh menyanyi ni berapa harga ni? Kata tuan kedai RM1,000. Ush, dia kata mahal sangat. Lepas tu ada seekor lagi burung, kata begitu, diam je burung ni. Dia kata kalau yang ni RM1,000 boleh menyanyi, yang duk diam ni mesti kurang RM500 kot. Dia pun kita tanya tuan kedai, ni berapa? RM1,000. Yang ni yang duk diam ni, yang ni RM1,500. Ush, lagi mahal. Dia pun terkejut, macam mana dia boleh jadi burung? Padahal yang boleh menyanyi ni RM1,000, yang diam tu pula RM1,500. Patutnya yang diam tu lagi murah. Dia pergi tanya, kenapa kawan ni duk diam jadi mahal, yang menyanyi tu boleh jadi murah? Dia kata, yang ni duk menyanyi, yang ni bahagian buat lirik. Bahagian buat lirik lagu. Lingkup, ada burung buat lirik. Satu cerita lah pasal burung. Ada pula satu lagi cerita burung. Duduk seorang suami beli seekor burung. Burung boleh cakap, boleh menyanyi. Lepas tu dia kata pada burung, angkat sayap kanan, dia buka sayap kanan. Angkat sayap kanan, dia pun menyanyi, pompa-pompa dia menyanyi. Lepas tu angkat sayap kiri, dia pun angkat sebelah, nyanyi lagu lain pula. Oh, hebat burung abang ni. Kata dia bini pada, boleh tak kalau kita suruh angkat dulu sayap? Cakap dia. Dia pun angkat dulu, dia angkat dulu, dia kata, bodoh. Dia bodoh gitu. Padahal muka kan. Cerita ni tak ada betul ni. Kisah tidak benar. Okey, terus sini balik. Baik. Yang kedua, ia berhenti apabila diarahkan berhenti oleh tuannya pada mana-mana peringkat berburu dan ketika ia meluru ke arah binatang buruan tersebut. Jadi, anjing tu kita kata pergi tangkap burung A. Dia pun pergi. Tiba-tiba kita kata berhenti, dia berhenti masa tu juga. Memang dengan kata sungguh.
Kalau kata botik, dia pergi straight tu kat pergi ambil. Borong tadi tak boleh dimakan. Faham kan? Cara dia itu. Allah Rabbi. Yang ketiga, kita buat alasan, Ustaz, satu dia tak dengar. Kau tahu mana dia tak dengar? Kau tahu mana dia tak dengar kan? Anjing ni telinga dia lagi power pada telinga kita tau. Dia punya deria dengar dia lagi power pada deria dengar kita. Macam kucing lah. Kucing ni deria dia lagi power pada deria kita. Kita ambil seekor kucing, kita nak serabut kat rumah kita. Kita ambil, kita nak serabut kat rumah lah, kencing lah, berak lah, jadi busuk kat rumah. Kita pernah ambil kucing ni pergi hantar tempat lain. Kita balik, kucing tu ada kat rumah. Kita macam mana mamat ni balik? Kita boleh termenung macam ada kucing. Ni, misai dia. Dia punya antena dia tu power. Antena tu misai kucing tu lah. Cara dia buang misai. Mampu kucing tu. Betul. Tapi nak pasal jangan buat. Jangan ke kucing tu. Jangan kau buang antena. Dia mampu. Kita buang otak. Manusia ni buang otak. Jadi apa orang tu? Lingkup. Kucing ni macam tu. Kau buang misai dia. Habis hidup dia. Lingkup terus. Masa tu jadi kucing tu dia ada antena. Dia tak serupa dengan antena kita. Antena lah lepas kita sekarang kan. Dia adalah kucing kan. Jadi deria tu kadang-kadang lagi power daripada diri kita sebagai manusia. Gitu. Apa lagi? Kucing, anjing tu kan. Oi, kat hidung dia tu bukan sejalan. Dia pergi sebab tu dia boleh tangkap, dia tahu ni perompak ke tak perompak. Anjing polis tu kan. Ni perompak, dia boleh tahu yang dia kejar memang perompak, bukan balik. Dia pergi kejar tengok, bukan perompak ni, dia boleh start tu. Dia macam boleh. Dia boleh tahu ni bukan perompak. Buat betul kan. Ni anjing kan. Kuasa Allah Ta'ala lah, kita pun tahu kan. Macam mana Allah Ta'ala boleh buat. Anjing pun diri dia begitu, dan kucing ni diri yang begini. Adalah cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok lalat duduk tepi ni. Lepas tu kita pergi tepuk. Kita tepuk kat belakang lalat tu. Kita nampak kat belakang kan. Kita nak tepuk tu dia boleh tahu. Kita kat belakang. Mana dia tahu? Kan? Ada tak diri dia? Kita tak ada duduk diam. Orang nak ketuk belakang. Kita tak pasal. Ketuk atas kepala. Siapa ketuk aku kan? Dah lah kena ketuk. Cari pula tak ada umpu. Tu kita. Kita ni ada lemah ni kita lebih ni binatang itu. Dan ada lemah ni binatang itu lebih pula ni kita. Itu kita tak nafi lah. Hakikat ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Yang ni nak tahu deria kuat ni, kalau di kalangan manusia ni orang buta. Orang buta ni deria dia kuat. Orang buta kan. Dia duduk naik tangga tu dia tahu. Dia naik bas tu kalau goyang banyak kali tu dah tahu sampai ke tak sampai. Orang buta, orang Melayu, orang Kelab mana dia? Naik atas bas, kalau tertidur memang terlajak bas. Kalau kita lah, orang buta dia tidur goyang sampai ni sampai. Dia buta ni. Memang dia tak pernah terlajak bas, orang buta. Orang jelek banyak kali terlajak bas. Nampak kan? Yang ni lebih orang buta. Jangan terkejut tau, orang buta pun main bola. Anda pernah tengok orang buta main bola? Pergi dekat Brickfield Kuala Lumpur tu kan. Dia ada rumah persatuan orang buta kat situ. Orang buta kat situ, antara sukan tahunan yang orang buat adalah pertandingan orang bola di kalangan orang buta. Kita betul-betul macam mana orang buta main bola. Orang buta main bola, anda pergi tanya lah macam mana orang main bola. Dia kata dengar bunyi bola. Ya, dengar. Dia dengar macam mana? Itu dengar macam mana kan? Dengar bunyi kereta pun bunyi lah. Tapi bunyi bola, dia boleh tahu. Bola kat sana. Dia boleh tahu bunyi kuat deria orang buta. Kita jelek, mampu ikut. Dengar kat mana bola ni. Cerita orang buta ceritakan lah. Tapi dia kata tak nafikan lah. Kadang-kadang sama-sama dia berlari, dia kejar bola tu, dia berlaga sama dia. Sebab buta tu kan. Orang buta. Ini lebih sikit lah orang buta banding kita orang jelek lah kan. Gitu. Dia deria tau. Lepas tu ada kawanan seorang buta, dia kata, orang selalu dia cakap, orang buta ni mata hati dia jelek. Mata hati dia jelek. Disebabkan itu kadang-kadang dia banyak benda dia tahu walaupun dia tak nampak. Kawan dia kata tak, sebenarnya kami ni bukanlah mata hati jelek. Deria kami ni kuat tu je. Ya, macam mana daripada kecil sampai ke besar tak pernah guna mata bertiga-tiga. Jadi dalam keadaan daripada kecil sampai ke besar jalan raba-raba, last kali main dengan raba-raba. Kita ni besar-besar lahir-lahir jelek tak? Waktu jelek, tiba-tiba buta, kelakar buat syek, itu. Kawan seorang, dia satu orang buta, seorang lagi kawan anak ni orang jelek, pergi jalan orang kawan ni. Kawan buta bersama-sama buta ni. Dia pergi masuk dalam rumah gelap. Dia kata apa rumah korang ni gelap? Dia sound kawan tu rumah gelap tak ada lampu. Dia semua buta. Apa penting lampu? Dia semua buta tu kan. Dia buta tak ada penting lampu. Lepas tu kawan tu kata kau ni apa rumah tak lampu? Dia kata pasal tak lampu. Kata orang buta pada kawan kita jelek ni. Dia pun buka dalam lampu penuh. Orang buta dua kerja. Dua lah kat anyam
kadang-kadang hantar SMS. Orang buta hantar SMS. Agak-agak macam mana kita nak baca SMS ni? Dengan begitu tau. Dia boleh hantar SMS. Kalau rajin lah, rajin buka Facebook buka Facebook anak tu, type nama Rosli Ibrahim. Orang buta tu. Orang buta main Facebook, main-main juga. Orang buta main Facebook. Kita komen, dia boleh komen. Dia punya komen tu baca artikel pula. Kita pun mamat ni buta ni. Di mana dia boleh? Dia boleh balas SMS, dia boleh balas komen dalam Facebook. Dahsyat orang buta ni. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia yang tak ada dekat kita kan. Dia ada, dia punya handphone tu, dia ada bunyi, dia tekan A, B, C. Dia dah tap A, B, C. Dia tahan mesti telinga kat sini. Handphone kat telinga dia. Sebab dia dengar A, B, C, D. Lepas tu kalau kita balas, nanti dia baca pula A, B, C, D, M, A, K, M. Ni makan. Dia kira macam tu kan. Ada lah. Ini orang buta punya kerja lagi. Macam tu. Tapi anak peribadi, anak orang buta, anak kagum orang buta lah. Peribadi anak terlalu kagum orang buta sebab kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada diorang ni kadang-kadang tak ada pada kita orang yang selek ni kan. Itu orang buta cerita. Okey, tak. Yang ketiga, ia tidak memakan sedikit pun binatang beruat apabila ia membunuhnya sebelum ia membawa binatang beruat tersebut kepada tuannya yang melepaskannya. Sekiranya ia makan sebahagiannya selepas ia meletakkan di hadapan tuannya, kemudian ia beredar dari situ, maka tidak menjadi masalah. Okey, anjing tu dia pergi tangkap burung. Dan dia mari burung pada kita, datang kita tengok kaki sebelah dah tak ada. Anjing tadi dah rembat sebelah kaki. Burung tadi haram dia makan, tak boleh makan. Faham? Sebab dia dah makan sikit. Tetapi kalau anjing tu dia pergi tangkap burung, dia mari pada kita, semua okey, lepas tu baru dia makan. Yang tu baru boleh makan. Faham? Burung macam tu kita boleh makan. Sebab dia makan tu selepas sampai dekat kita. Tapi kalau sekiranya dia makan sebelum sampai dekat kita, burung tadi tidak boleh dimakan. Sebab ini anjing kepala batu, tak dengar kata. Dia tak boleh kalau dia makan depan kita, itu okey lah. Sebab dia dengar arahan kita di peringkat awal tadi. Hukum dia begitu. Berat ni anjing. Yang ketiga, yang keempat, seterusnya, ketika tiga syarat mestilah telah berulang lebih daripada 2 kali di mana diyakini binatang berburu tersebut telah biasa dengannya ataupun telah mempelajarinya. Ni anjing tu memang jadi dengar kata hasil daripada ajaran kita. Kita pergi ajar dia cara tangkap kan. Disebabkan dia dengar kata itulah barulah binatang yang ditangkap itu boleh dimakan. Itu cara dia. Perkiraan ia telah biasa dengan keadaan ini dan telah mempelajarinya adalah berdasarkan pandangan pakar perburuan dalam penggunaan binatang berburu. Ni, yang ni kena tanya pakar lah. Macam ni nak bela anjing ni supaya jadi pandai berburu apa. Yang tu kena tanya pakar. Pakar dia tahu. Gitu. Tanya ustaz mampu tu dia cerita. Macam ni ustaz nak bela anjing supaya anjing ni dengar cakap. Mampu lah ustaz tu. Penatlah ustaz tu nak ajar kan. Yang ni kena tanya pakar. Gitu. Di Islam ni satu agama dia tidak pernah menafikan hak pakar. Kadang-kadang hak pakar pun kita kena tanya dia. Dia orang ni diberikan hak untuk kita bertanya soalan. Ulama-ulama Islam dia bukan pakar dalam bab pembedahan. Jangan nak tanya pasal pembedahan dekat ustaz. Mampu lah. Ni ustaz macam mana pembedahan ni perut ni apa? Mampu lah ustaz. Ustaz mengerti bab bedah. Ni kena ada ni hantar SMS kita tanya ustaz macam mana ustaz pembedahan ni? Tanya aku bukan doktor. Kita tanya doktor lah. Kan? Mentang-mentang orang buka soalan, kita tanya soalan tak munasabah. Tak masuk lain Dia pakar ni Islam meraihkan pakar. Macam anda dah sebut sebelum ni. Sebagai contoh, kalau ada orang perempuan dia nak makan ubat berhenti darah haid, boleh ke tidak? Boleh. Tetapi dengan syarat dia kena tanya pakar. Apa dia kena tanya pakar tu apa boleh? Kena tanya pakar. Pakar tu kata kalau kau makan memang tidak datang implikasi kesihatan yang buruk. Ketika itu boleh makan. Tapi kalau pakar kata kalau kau makan ada masalah kesihatan buruk pula lepas pada minit, ketika itu haram pula makan ubat. Nampak Maknanya pakar pun hendaklah diberikan peluang, dan Islam memberikan peluang kepada pakar. Ini Islam. Islam ni hebat begitu. Sebab itu kita jangan nampak ilmu Islam ni mengaji Quran, hadis je. Tak. Mengaji kedoktoran pun ilmu Islam. Mengaji pasal jurutera pun ilmu Islam. Belajar apa pun ilmu Islam. Semua tu diakui oleh Islam. Belajarlah apa ilmu pun. Bahkan kadang-kadang ilmu-ilmu sebegini ni perlu kepada kehidupan kita. Itu penting Ilmu kedoktoran fardu kifayah tak hukum dia. Belajar ilmu kedoktoran adalah fardu kifayah. Kita belajar fardu ain ni, belajar yang asas-asas dulu. Dia dikatakan fardu ain. Sembahyang, puasa, zakat yang kita buat hari-hari tu kan. Yang ni dipanggil ilmu fardu ain. Tapi kalau kita belajar ilmu Quran sampai satu tahap pakar dalam bidang tafsir, hukum belajar ilmu Quran sampai jadi pakar dalam bidang tafsir itu bukan fardu ain, fardu kifayah.
Dia wajib kifayah, dia bukan wajib ain. Maknanya kalau satu kampung semua tak ada orang belajar apa-apa dalam Al-Quran, ketika itu orang kampung kena lantik seorang pergi mengaji, bagi duit ke dia pergi mengaji. Gitu. Supaya juga ilmu kedoktoran. Satu masyarakat tu tak ada seorang pun dalam masyarakat tu pandai kedoktoran. Ketika itu kita kena cari seorang bagi duit pada budak tu mengaji kedoktoran, hukum suruh belajar wajib. Sebab apa? Sebab belajar ilmu kedoktoran itu adalah fardu kifayah. Seperti mana orang belajar kepakaran dalam bidang Al-Quran dan hadis Nabi SAW, fiqh dan seumpama je lah hukumnya. Yang kita kata fardu ain ni ilmu muassas. Sebab itu tak ada masalah kalau nak bagi zakat kepada budak yang mengaji bidang lain daripada pengajian Islam. Kita dah faham nak bagi zakat ni mesti orang belajar pengajian Islam je. Tak betul. Tak betul Selama mana orang tu belajar walaupun bukan pengajian Islam, kita nak bagi zakat, hukum kita boleh. Boleh. Ini tak nak bagi zakat, cari mana budak mengaji pengajian Islam, mana mengaji Azhar, mana mengaji Mesir, mana mengaji Jordan. Yang orang mengaji dekat England, mengaji perubatan tak nak bagi. Tak betul. Cara fikir tu salah. Yang dikatakan fi sabilillah ni bukan semata-mata orang belajar Quran dan hadis je, bahkan apa-apa ilmu pun kalau dia belajar itu pun di bawah kategori fi sabilillah. Ingat situ insya-Allah jangan sempitkan maksud ilmu di dalam. Dalil yang menunjukkan syarat-syarat di atas diambil kira dalam menghalalkan binatang beruang yang diburu oleh binatang berburu yang firman Allah Taala, "Qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum min jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum." Katakanlah dihalalkan bagi kamu memakan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk berburu mengikut pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya sebagaimana diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu. Allah Taala kata ni anjing tu kita dah ajar, lepas tu dia pergi tangkap, dia bawa mari pada kita, dan binatang yang ditangkap tadi tu kita boleh makan hukum berburu gitu. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sewaktu menerangkan masuk mukallibin, apabila kamu memerintah anjing itu, ia mematuhi perintah. Kamu masuk mukallibin tu, maksudnya anjing tu diajar dalam maksud dengar cakap. Kita kata A, burung B, burung B, burung C, burung C. Dia takkan burung A, burung Z dia ambil. Kita boleh pakai menyanyi. Cara dia, hukum dia begitu. Apabila kamu melarang dia berhenti. Itulah anjing perburuan yang terlatih. Itu maksudnya. Maksud apa yang mereka tangkap untuk kamu ialah mereka menangkapnya untuk kamu. Ini terlaksana apabila ia menjaga tangkapannya dan tidak memakannya. Dia pergi tangkap tu betul-betul untuk kita, bukan untuk dia nak makan. Kalau dia pergi tangkap, dia dah makan sikit, itu tu bukan tangkap untuk kita. Dia tangkap untuk makan ke dia. Kita tu dia bagi sisa je. Bagi sisa kat kita kan. Sebab tu tak boleh makan binatang tadi. Tapi kalau dia tangkap, dia tak makan, dia bagi pada kita betul-betul. Yang tu betul-betul dia tangkap untuk kita. Sebab tu burung tadi boleh dimakan. Cara dia. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini ialah sekiranya ia menangkapnya bukan untuk tuannya seperti ia memakan sebahagiannya, maka ia tidak halal dan perburuan ini dianggap tidak sah di sisi syara. Dia pergi tangkap burung tadi dan dia pergi makan sikit, bawa mari pada kita, binatang tadi tidak boleh dimakan. Haram dimakan gitu. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Idza arsalta kalbakal mu'allam wa sammaita wa fa'amsaka wa qatal faqul wa in akala fala ta'kul wa innama amsaka ala nafsi." Apabila kamu melepaskan anjing berburu kamu yang telah diajar dan kamu membacakan bismillah lalu ia menangkapnya, tidak memakannya dan binatang itu mati, maka makanlah binatang itu. Nabi Muhammad kata ni, kita ambil seekor anjing, kita dah pergi tangkap binatang yang kita nak tangkap tadi tu, kita kata bismillah, dia pergi tangkap, lepas tu awak mari pada kita dalam keadaan dia tak makan apa-apa, yang tu kita boleh makan. Burung tadi kita boleh makan kata Nabi SAW. Sekiranya anjing itu memakannya, maka janganlah kamu memakan. Anjing tu dah makan sikit, kaki sebelah hebat dah, kaki burung, boleh anjing berbagi pada kita, dan dia kata kamu jangan makan. Kamu jangan makan. Sebab apa? Sesungguhnya ia telah menangkap untuk dirinya, bukan untuk kamu. Dia tangkap tu untuk dia tu, bukan kita tu. Cuma yang ikut arahan kita tu mengambil kesempatan. Dia ambil kesempatan kan. Ni jahat ada anjing pula gitu kan gitu. Habis bilakah perburuan dianggap sembelihan dan sembelih ni? Wallahu a'lam. Ini akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila ada soalan. Kalau ikut mazhab Syafi'i dia kategori najis, makanya kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Maksudnya dah tangkap mari pada kita tu kan.
Betul kita kena basuh lah, kita kena basuh air tanah. Salah satu air tanah apa kan? Jangan pula turun ni tak boleh lah. Tapi kalau ikut dalam mazhab Maliki tak apa. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Allah. Baik, ada soalan lagi silakan. Ada? Nanti aja, silakan. Soalan ni hak lepas lah. Lepas balik. Kuliah lepas. Pak Nazar. Nazar. Terus soalan Tuan Nazar, dia kata dia kalau dia percaya sesuatu, dia nak pergi apa kata tu? Itikaf Etikaf. di masjid sekian-sekian lama. Dulu kan dia tunang-tunangan. Ingat dalam kuliah kita lepas kita sebut nazar ni dia berlaku pada ma yataqarrabu ila Allah. Perkara yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah. Jadi nazar ni tak boleh berlaku pada perkara-perkara yang harus. Nazar tak akan berlaku sekiranya kita menazar nak makan nasi. Saya menazar nak makan nasi tak sotong. Contoh menazar apa kita tahu lah. Saya nazar nak makan nasi tom yum. Tom yum tu mesti tukang masak tu orang siap. Tak jadi apa kan. Nazar tak jadi. Dia nazar ni jadi dia mesti ma yataqarrabu ila Allah. Dan taqarrub ila Allah ni berlaku pada benda sunat. Nazar ni tak boleh berlaku pada benda yang wajib. Saya nazar nak sembahyang zuhur. Gila ke apa? Sembahyang zuhur tu dah wajib apa lagi kan? Tak boleh. Jadi nazar ni boleh berlaku pada benda sunat, antaranya sembahyang sunat dan antaranya wajib sebut tadi. Asal etikaf. Etikaf ni benda sunat, dia bukan benda wajib kan? Jadi dalam nazar tu pula dia pergi tetapkan waktu. Makanya dia kena taat dengan waktu yang ditetapkan tadi. Dia kata saya bernazar nak duduk dalam masjid selama 5 hari. 5 hari? 5 hari dalam masjid tu. Gitu. Jadi anak besar sebelum ni pernah selalu sebut, kalau bernazar pastikan benda itu boleh buat. Jangan kita nazar pun tak boleh buat. Nazar nak semayang sunat sebanyak 20,000 rakaat. Itu gila semua. Itu semua nak mampu semua tu kan. Jangan buat nazar macam tu. Nazar ni biar pasti kita boleh buat. Nazar saya nak sujud syukur 2 kali, okey lah, fine. Sebab sujud syukur 2 kali tak susah kan. Tapi kalau nazar nak sujud syukur sampai 20,000 kali, yang tu masalah tu kan. Nanti dia habis sujud 20,000 kali, dia dah jadi al-arqam, dah hitam. Cuma mana dah hitam ni Syekh? Buat semayang nazar 20,000 kali sujud. Ada kerja semua tu kan. Jadi beban Allah. Okey, ada lain? Sila tu Haji. Kalau guru yang sempit itu, sebab dia guru yang racun. Okey. Orang sumpit dia gunakan racun. Boleh ke tidak berguru sumpit dan sumpit terracun? Jawabnya boleh tapi dengan syaratnya kalau kita nak makan binatang beruang tu pastikan racun tu tak memberi implikasi pada kita pula. Pergi makan mati sebab racun pula. Jadi masalah lain pula kan. Tapi kalau kita boleh bunuh binatang itu dengan tembak dan dia mati racun tadi, ia dibenarkan. Boleh sebab dia ada keperluan di dalam perburuan. Ini kita tanya orang berburu lah. Tanya orang asli sedap dia cerita ni. Orang asli dia abang-abang berburu ni kan. Okey, apakah hukum membela kucing di dalam sangkar? Membela kucing itu sendiri boleh. Dalam sangkar ni dibenarkan jika ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, haram. Macam contoh, kalau dia tak letak dalam sangkar, nanti kucing itu berak atau pasal sebagai contoh kan. Maka ni dia bubuh dalam sangkar, maka itu dibenarkan. Tapi kurang digalakkan lah. Lagi baik bagi dia bebas. Jangan bagi dia tu masalah dengan kucing tu. Okey, bolehkah seseorang memikat burung, menangkapnya, membela dalam sangkar untuk tujuan menjualnya? Okey, menjual tu pula sebab apa pula? Itu soalan. Kalau dia jual itu untuk orang nak bela, nak main tak ada kerja lah tu. Dia kata itu tak boleh. Seronok-seronok dia seronok-seronok ni haram. Tapi kalau kita bela burung dalam sangkar, tapi satu masa nanti kita nak sembelih, kita nak makan, itu tak apa. Sebab dia ada keperluan yang lain. Jadi kita pun belilah burung banyak, bola sangkar dan kita jual pada orang. Dan jual tu pula dengan tujuan orang nak makan. Bagi contoh kan, orang nak sembelih lepas tu kan. Yang tu tak apa. Tapi kalau kita jual burung yang ada bola sangkar, lepas tu orang beli dengan sangkar-sangkar, dia letak kat rumah, dia gantung dia. Main macam tu kan. Yang tu haram, tak boleh. Tak boleh. Ingat sebab dia bukan kategori keperluan. Itu seronok-seronok nak bagi sakit hati burung tu je. Jangan begitu. Allahuakbar. Okey. Ikan dalam akuarium. Apa dia? Ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium, ikan tak apa. Sebab ikan ni dia bukan, dia tak macam burung tau. Dia bebas atau pasal tu kan. Macam ikan tu memang dia boleh hidup dalam air dan dia akan bebas di dalam
air. Walaupun dalam aquarium, maka itu tak apalah. Ikan ni dia special case. Itu tak macam burung. Burung ni sifat dia tak ada dasarkan kecil macam tu. Memang hidup dia tension tau. Tension burung tu. Kalau burung tu boleh demonstrasi, mampus kita. Dia pergi akak beda, aku tahu aku ni kami nak demokrasi, dia itu kan. Dia agak ikan dia ada special case sikit lah. Sebab ikan ni mengikut kebiasaan ni memang kalau dalam air pun dia dah okey dah. Itu disebab pada ikan. Wallahu a'lam. Lain. Ustaz, satu soalan lain. Amalan puasa yang 1 Zulhijjah sehingga 9 tu berturut-turut. Yang kalau orang puasa sunat daripada 1 Zulhijjah straight berturut-turut sehingga 9 Zulhijjah. Macam mana Ustaz? Okey, dia macam ni okey, nombor 1, kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ni sembelih korban, maka digalakkan kepada kita, kalau kita ni ada rambut ke bulu ke apa ke kuku ke, jangan potong. Digalakkan supaya tidak potong. Dan dipotong itu selepas daripada kita berkorban. Ini dikhususkan bagi mereka yang nak berkorban, orang yang nak sembelih korban pada tahun itu kan. Bila start ni, start daripada 1 Zulhijjah, start kat situ. 1 Zulhijjah tu kalau ada misai yang saya nak potong, biar sampai lepas 10 Zulhijjah, lepas sembelih korban, barulah kita sunat potong misai. Okey, ada satu lagi berkaitan dengan puasa. Kita nak puasa bila-bila pun tak apa. Yang penting jangan sampai 1 Syawal. Jangan sampai satu raya dengan sehari sebelum raya. Sebab bimbang-bimbang jatuh kepada hari raya. Kita kadang-kadang 10 Zulhijjah, kita nak puasa tu jangan sampai 9 hari bulan. 8 tu boleh lagi nak puasa kan. Jangan 9. Sebab 9 tu dia akan bimbang-bimbang. Hari 9 tu sebenarnya 10. Bimbang jadi macam tu. Pesan tak? Jadi kita beringat daripada awal lagi lah berkait dengan puasa. Kalau hari Arafah Ustaz? Hari Arafah ni sebab dia isu macam ni tau. Dia isu ni kita dekat Malaysia dengan di Mekah, kita punya tarikh tu ada masalah. Betul tak? Kita ni macam mana sebenarnya kita punya jadual tarikh kita hari Arafah tu. Sebab Saudi kita ni kadang-kadang orang pergi tengok anak bulan kat Malaysia lah. Raya haji tengok anak bulan. Dia tengok anak bulan ni hanya berlaku pada Aidil Fitri, bukan berlaku pada Aidil Adha. Aidil Adha dia kena tengok Arafah lah. Tapi kita pergi remat anak bulan tu Malaysia. Ada rasa hebat lah Malaysia. Dia lebih sikit pada negara orang lain Malaysia kan. Jadi disebabkan masalah hari Arafah, masalah ni lah, masalah penentuan hari itulah yang kadang-kadang kita kat Malaysia jadi problem dalam bab puasa sunat. Kena beringat balik lah. Nantilah nak kupas dan akan datang lah panjang lebar tentang pun insyaAllah. Itu Wallahu'alam. Panjang lebar. Okey, cubalah. Ada bukan tempat lain nak sebenarnya. Ada satu lagi. Dah. Selalu kita cakap na'udzubillah min zalik. Apa dia punya cakap Melayu ni maksud dia? Kita tak faham. Na'udzubillah min zalik. Anak saya sebut tu. Alhamdulillah. Dia macam ni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan dengan Allah SWT daripada syaitan yang direjam. Itu maksud dia. Na'udzubillahi min zalik, maksudnya kami minta perlindungan dengan Allah daripada perkara itu. Kita sebut satu benda yang buruk kan, accident. Na'udzubillahi min zalik. Minta perlindungan Allah Ta'ala daripada accident tadi. Faham? Kita tengok kadang-kadang kita dapat berita ada anak kawan kita lah sebagai contoh, accident ataupun benda buruk, anak dia rempit ke apa, tengok benda orang tu lah, kita pun na'udzubillahi min zalik. Minta perlindungan Allah Ta'ala daripada anak tu jadi macam tu. Pesan tak? Itu maksud dia. Ada satu lagi, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kami daripada itu. Itu maksud dia. Boleh nak guna na'udzubillah min zalik, boleh. Wal'iyadzubillah boleh. A'udzubillah boleh. Boleh. A'udzubillah min zalik pun boleh. Na'udzubillah, na'u tu maksudnya kami. Kalau a'u tu maknanya saya. Kalau a'u saya, kalau na'u kami. Itu beza dia. Kalimah a'u. Jadi boleh nak sebut tak ada masalah apa. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya kalimah na'udzubillah min zalik adalah doa. Doa untuk menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Jadi bila sebut benda tak elok, kita selalu sebut lah tu. Na'udzubillah min zalik wal a'yadzubillah. Itu cara dia lah. Tapi jangan sebut benda baik pula. Alhamdulillah. Tengok semayang. Kita ni semayang ni bagus. Na'udzubillah min zalik. Ni tak semayang. Betul. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa la yaf'alka min rizqika kepada kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan taqabbala dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima
rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.